اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5, bagi yang ke-8 daripada atas. Muka surat 5, bagi yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan yaitu sifat kekurangan amat banyak, tiada menghingga akan dia, tiada mengsakat akan dia, akan sifat kekurangan. Tiada menghingga, tiada mengsakat, tiada mengetahui satu persatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib, wajib atas mukallaf disuci akan dia Ta'ala, disucikan akan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Wajib atas mukallaf menyucikan Allah daripada sifat kekurangan atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, atas jalan umum, atas jalan kasar. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Yang terdahulunya wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Sebaliknya mustahil atasnya Ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Hak wajib atas bagi Allah Ta'ala ni wajib pada akal tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut, yang selayaknya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Sebaliknya mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Kemudian tiap-tiap sifat kekurangan ni banyak mana, dan iaitu sifat kekurangan amat banyak, tiada menghingga akan dia, akan sifat kekurangan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana terdahulu sifat kekurangan amat banyak, tiada meliputi dengan dia dengan sifat kesempurnaan melainkan Allah Ta'ala. Tiada meliputi di sini, tiada menghinggakan, sama je maknanya. Cuma buat ayat beza-beza ni dipanggil apa ni? Dipanggil tafannun fil ibarah. Tafannun fil ibarah ni buat ayat tu biar bagai-bagai supaya tidak jemu. Mana dia? Maksud perkataan tu sama je, tapi sebut bagai-bagai kan lah. Hak sifat kesempurnaan amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah. Sifat kekurangan amat banyak yang mustahil atas Allah Ta'ala,
tiada menghingga akan dia melainkan Allah Ta'ala. Tiada meliputi, tiada menghingga, sama je lah. Tiada mengetahui sakatnya, banyak mana jumlahnya, melainkan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah amat banyak, yang tidak mengetahui melainkan hanya Allah. Sifat kekurangan yang mustahil atas Allah pun amat banyak, tiada mengetahui akan sifat kesempurnaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gitu. Jadi hak ni secara ijmal, secara umum, secara kasar terlebih dahulu. Kemudian di hadapan barulah pergi kepada secara tafsil, secara satu-satunya 13 sifat ataupun 20 sifat. Hak ni hak secara ijma, secara kasar terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam syahadah kita tu, asyhadu an la ilaha illallah tu. Jadi permulaannya, kalaulah orang yang bukan Islam nak masuk dalam agama kita, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan kata kena baca Fatihah sekali ke, kena baca Qul huwallah sekali ke, tidak. Orang kafir nak masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila diucap 2 kalimah syahadah dengan sukarela dianya, kemudian dengan hati dia pun percaya kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah Islam dan iman dia, tiba-tiba mati serta merta syurga. Mati serta merta syurga dia, tak ada buat apa-apa pun, syurga. Ni sebelum tu kalau mati kekal neraka selama-lamanya. Lepas mengucap mati, syurga dianya. Tu besarnya kedudukan 2 kalimah syahadah. Besar kedudukan 2 kalimah syahadah. Dia mengucap serta hati dia percayalah. Kalau mulut dia mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi hati dia tidak percaya kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah dia sebagai orang Islam. Sebab dia mengucap dengan sukarela, bukan dipaksa. Dan dia mengetahui makna perkataan yang diucapnya. Dia tahu makna apa yang diucap, dia tahu. Tetapi dia tak percaya di hati. Dia mengucap hanya nak jadi orang Islam, kemudian nak berkahwin dengan orang Islam. Itu sahaja. Apa yang diucap 2 kalimah syahadah, yang ditahu makna, tapi dia tidak berpegang dengan makna, tak percaya pun. Mengetahui tanpa percaya, tanpa berpegang, tak sah iman. Orang kafir lebih laginya mengetahui benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib lebih daripada orang lain laginya mengetahui benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak percaya, tak beriman juga. Abu Talib tak tahu kat mana, dia tahu sangatlah anak saudara dia. Dia yang pelihara pula. Dia tahu tak Nabi kita royak tu benar belaka? Tahu benar. Tapi percaya ke tak? Tidak. Tak beriman juga dia panggil. Tahu saja je. Jadi hak tu, hak ni dia mengucap, dia tahu apa makna 2 kalimah syahadah, sahlah Islam dia. Tapi hati tak percaya, tak beriman. Tapi hak ni bukan urusan kita ni. Yang urusan kita ni hanya umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair. Nabi SAW menyatakan bahawa aku Nabi ni diperintah hukum hak zahir je lah. Hak dalaman tu, itu bukan urusan Nabi, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, Islam dia. Dia percaya ke tak, tu dia dengan Tuhan lah. Dia mati macam mana tu? Hak zahir dia orang Islam, jenazah diuruskan sebagai orang Islam lah. Tapi dia percaya ke tak, tu dia dengan Tuhan.
Bukan kata hak mengucap demo syahadah ni percaya ke tak. Hak lahir daripada ibu bapa Islam yang dihukumkan sebagai orang Islam. Taba'an li abawai, warisi daripada ibu bapa. Percaya ke tak? Atas masing-masing lah. Faham tak ni? Tapi dia mati orang Islam. Diuruskan jenazah sebagaimana orang Islam. Ini kena faham ni beza Islam dengan iman. Kalau tak faham, dia timbul gini lah. Macam mana kalau orang mengucap 2 kalimah syahadah, belum sempat berada sempat dia mati, nak tanam mana dia? Ini jahil. Kalau timbul persoalan seumpama tu, nak tanam mana apa dia? Dia mengucap 2 kalimah syahadah dah kan? Islam dah dianya. Tapi tak mengaji pun sebab 20. Dia berimah ke tak? Itu bukan urusan kita. Itu hubungan dia dengan Allah. Dia tak ada nak beza. Hak asas Islamnya kok mana, imannya kok mana. Hak ni. Tapi nak berceramah agama, ni masalah. Dia nak pergi kepada orang wa'amal. Sifat 20 tak mengaji, ba'akidah tak belajar, duduk beramal, duduk berzikir gitu. Dah ngaji dah ba'akidah. Tak ngaji. Tu orang hak masuk Islam tak ada ngaji pada mati nak tanam mana? Jadi nak buat gegu dengan hak dia tu tak kena sangatlah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, hukumnya orang Islam. Mati serta-merta, jenazahnya ditajhizkan, disempurnakan sebagai orang Islam, mandi, kapan, sembahyang ke bumi, 4 perkara tu. Tapi hati beriman ke tak? Hati dengan Tuhan lah. Dia kalau dia percaya pada Allah, percaya secara umum je lah. Dia percaya Allah Tuhan yang satu, gitu je. Pandang dia percaya Nabi Muhammad ni utusan Allah. Gitu je. Sah iman dia. Dia tak kenal molek Tuhan. Dia hanya percaya Allah Ta'ala ni Tuhan yang satu. Dia percaya Nabi Muhammad ni utusan Allah. Sifat Nabi tak tahu lagi. Sah dah iman dia. Sebab dia baru masuk Islam. Dia beriman. Sekarang dia mengucap 2 kalimah syahadah. Selesailah urusan zahir sebagai orang Islam. Dia tahu apa yang diucap dan hati dia percaya. Sah iman. Mati tu syurga tu. Dia percaya. Tapi kalau mulut dia ucap kerana nak berkahwin dengan orang Islam sahaja, hati dia Allah kok mana Allah ni? Nabi Muhammad orang tak pakar sekali Nabi Muhammad ni. Ni hati dia. Dia dengan Islam ni dia fobia dah. Tapi oleh kerana nak berkahwin cinta punya pasal, dia sanggup mengucap. Hati dia duk mikir kok mana ni? Dah biar dulu masuk mengucap dulu, kahwin dulu, lepas tu dia nak eret lah isteri dia pula ikut agama asal dia. Tapi kena nyamarlah dulu ni biar jadi nikah dulu. Tu hati dia gitu. Dia tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi SAW. Maka hukum zahir dia orang Islam. Hati kita tak tahu hak tu. Kita tak nak belah hati dia. Manakala mati, urus jenazah sebagai orang Islam lah. Beriman ke tak? Beriman macam mana? Niat kosak di hatinya, isteri dia hak Islam tu dia nak tarik pada agama dia. Contoh. Tapi tu kita tak tahu hak tu. Tapi kalau mulut dia mengucap, dia faham makna apa yang dia ucap dan dia percaya dengan apa yang dia ucap. Allah jua Tuhan. Nabi Muhammad utusan Allah. Dia percaya hak tu. Sah iman dia. Ni apa panggil apa? Percaya secara ijmal dia panggil. Percaya secara ringkas. Lepas tu kena moleklah Allah ni. Kena moleklah Rasul ni. Sifat Allah, sifat Rasul macam mana? Tu kena susuli kemudian lah. Tapi di permulaan tu dicaya cukup. Percaya Allah Tuhan yang satu. Percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Cukup sah iman ni. Allah Tuhan yang satu ni sifatnya macam mana. Dia tak ada lagi tu. Nabi Muhammad sebagai utusan ni, Rasul-Rasul ni sifatnya macam mana, dia tak tahu lagi hak tu nya. Sah iman dia. Sebab dia sudah percaya secara ringkas. Lepas tu barulah pergi kepada lepas tu lah bila dia masuk Islam kak, pihak yang berkenaan lah pulaknya, dia bagi pemahaman agama. Tu kena secara halus dah pulaknya. Nak kenal Allah, nak kenal Rasul. Hak tadi tu dia percaya dah rekah-rekah kepada Allah. Dia percaya dah rekah-rekah kepada Nabi. Sah iman.
Tapi banyak lagi benda yang dia pegang tu tak betul. Hak dia pegang tu tak betul banyak lagi. Kalau ni sebut dengan kita orang Islam lama ni, memang batal iman kita kalau pegang gitu. Tapi dia tak batal. Ada ni. Contohlah dia mengucap dia kemasyahadah. Dia mengaku dah Allah Tuhan. Tapi di pegangan dia nya hak berlaku-berlaku ni semula jadi belaka ni, tabi'i belaka. Tu bukan akidah kafir tu. Tapi dia jahil. Dia baru masuk Islam. Akidah tu kalau kita kafir akidah gitu. Dia maaf. Salah dia maaf. Berapa salah dia maaf? Sebab dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Kesalahannya dimaafkan. Tapi kena belajar molek lepas dia tu. Kena khusus benar lah. Pada kau-kau ni biasa hak kerajaan apabila masuk Islam, lepas masuk Islam tu dia buat guna. Setakat buat keluar surat, buat keluar sijil, buat keluar kad, lepas tu selesai. Susulang tu dia buat guna. Khusus. Dia buat kelas cerita bab agama. Dia kena gitulah. Peringkat mula-mula tu dia buat apa salah pun maaf belaka. Dia semayang cakap pun sah dah semayang dah qada-qada ni. Dia semayang dia bercakap dengan kawan dia sebelah. Hak sama-sama baru mengucap. Tak apa-apa, bukan kata sudah salam. Awak bercakap dua orang, sekodak semula semayang awak. Tak ada qada-qada, sah semayang dia. Dah tu bercakap, maaf sebab dia baru masuk Islam. Faham tak ni? Jadi, hak mula-mula tu setakat dia percaya Allah dan Nabi secarakah sah iman dia. Tu kata kalau mati masuk syurga. Lepas tu kena mengenal Allah, mengenal Rasul ni secara tafsir lah, secara terperinci lah pada tu. Ni peringkat mula-mula ni. Hak peringkat mula-mula. Jadi, kita ni ambil daripada syahadah. Penyaksian kita hanya Allah jua Tuhan. Tiada Tuhan yang lain. Hak ni kita kalimah tauhid ni dalam agama kita besar ni. Kalimah la ilaha illallah ni dia panggil kalimah tauhid tu. Yang mana kalau masih hidup kita tetap dengan kalimah la ilaha illallah, lepas dia mati kita Tuhan pun akan tetap kita dengan hak la ilaha illallah tu. Pada ni. Hak dalam buku talqin tu. Biasa dengar tak tengah-tengah talqin. Orang baca buku talqin dia baca ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Menetap oleh Allah Taala akan mereka-mereka yang beriman. Menetap ni dengan perkataan yang tetap pada masa di hidup atas dunia. Apa perkataan yang tetap? Qaulus sabit fil hayatid dunya kalimatut tauhid. Kalimah tauhid tu la ilaha illallah tu. Kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Ini besar ni. Itu permulaan orang nak masuk Islam. Nak mati pula ajar dia apa? Ajar la ilaha illallah. Nak mati tu. Bukan ajar baca Quran masa tu. Ajar dengan la ilaha illallah. Mati akhir kalam dengan la ilaha illallah tak ada. Dakhalal jannah. Nah. Man mata. Ni. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Riwayat Muslim. Sesiapa yang mati dan yakin kejak di akidah tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya masuk syurga. Ni bagaimana? Mati dalam iman. Apa imannya? La ilaha illallah. Hak ni wajib syurga. Wajib pada syarat dia panggil syurga orang ini mati dalam iman. Tapi kalau iman amalnya tidak soleh, maka harus syarat syurga segera diampuni oleh Allah ataupun dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sekadar dosa yang dilakukan. Itu harus tu, harus pada syarat pula. Mati dalam iman wajib pada syarat syurga. Tapi dia banyak melakukan dosa. Beriman tapi banyak dosa. Harus syarat syurga terus dengan Allah ampuni dosa dia tu, ataupun kena masuk neraka Jahannam terlebih dahulu sekadar dosa dia tu lah.
Orang kafir mustahil pada syarat masuk syurga. Orang kafir mustahil sama sekali. Ini Tuhan kata la yadkhul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan masuk syurga orang kafir melainkan sehinggalah masuk oleh unta dalam lubang jarum yang halus. Unta dalam rupa yang asal, bukan dikecilkan. Lubang jarum dalam rupa yang asal, tidak dibesarkan. Boleh tak unta yang besar masuk dalam jarum yang halus? Mustahil. Maka begitulah mustahil orang kafir nak masuk syurga. Sebab apa? Orang kafir Tuhan tidak akan ampun sama sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni orang yang menyentuhkan Allah. Orang kafir mustahil syurga, wajib neraka. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga masuk unta yang besar dalam lubang jarum yang halus. Unta yang besar masuk dalam lubang jarum yang halus dalam rupa asal itu mustahil. Itu mustahil. Tuhan kuasa ke tak nak memasukkan unta yang besar dengan bentuk yang besar ke dalam lubang jarum yang halus dengan bentuk yang halus? Kuasa ke tak? Unta yang besar tidak dikecilkan, lubang jarum yang halus tidak dibesarkan rupa asal. Boleh masuk tak? Mustahil. Tuhan kuasa ke tak? Tak apalah, tak siapa lagi bab kuasa tu. Tapi kita ni yang kedua ni, kekuasaan Allah kepada perkara mungkinat, perkara yang harus. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak timbul kuasa, tak timbul tak kuasa, sebab perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dia kena kat tu lah. Contoh, anak Allah. Perkara yang harus ke perkara yang mustahil? Mustahil. Tuhan kuasa tak dapat anak? Soalan tu tak kena. Sebab benda mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jawab kuasa, jawab tak kuasa, tak boleh jawablah kedua-dua. Sebab tak ada kaitan. Itu benda mustahil. Adapun Tuhan kecilkan unta ataupun Tuhan besarkan lubang jarum yang halus, itu perkara harus. Tahu kuasa itu perkara harus. Ini tak ni, rupa asal. Pandang ni. Unta rupa asal yang tidak rupa asal lah. Lubang jarum rupa asal yang halus, rupa asal. Mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kecilkanlah unta, itu perkara harus. Ataupun unta tidak dikecilkan, lubang jarum lah Tuhan besarkan, itu perkara harus. Tuhan kuasa. Perkara harus, itu berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata unta yang besar, lubang jarum yang halus, mustahil. Begitulah mustahilnya orang kafir nak masuk syurga. Ada ni. Tapi nak ceritanya imam ni, la ilaha illallah ni, daripada dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya Allah jua Tuhan. Pergi kepada sifat Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan lah. Mustahil lah daripada sebarang sifat kekurangan. Sebab apa? Sebab Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau Allah jua Tuhan tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, sebaliknya bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan, sendiri pun bersifat dengan sifat kekurangan, macam mana hak Tuhan yang bersifat dengan sifat kekurangan nak buat langit, nak buat bumi? Kalau kekurangan sendiri pun tak boleh nak selesai, nak buat langit bumi guna. Tengok langit bumi ada dah ni. Tu dalil Tuhan yang esa, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tuhan yang esa maha suci daripada sifat kekurangan.
Dalilnya ada langit, ada bumi. Mari mana ni? Mari daripada la ilaha illallah, kalimah tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaan. Permulaan nak kenal tiada Tuhan malaikat Allah jua Tuhan. Nak kenal ni sifat. Ini hak mula-mula sekali ni secara ijmal. Barulah pergi pada 13 ataupun 20 sifat. Itu secara tafsil. Ini hak permulaan. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat kesempurnaan amat banyak tidak terhingga bilangannya. Sifat kekurangan pun mengelawang pada sifat kesempurnaan, sifat wajib, maka bilangan pun amat banyaklah juganya. Banyak mana tu? Tidak terhingga bilangannya, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, Rasul pun tidak mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyak ni. Jadi malaikat, Rasul mengetahui qada yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Malaikat, Rasul mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah ni sekadar yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Tidak ada kesudahan bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah. Dia banyak ni, banyak sangat-sangat. 1 trilion. Banyak sangat-sangat. Faham tak 1 trilion? Bilion 1,000 juta. Trilion 1 juta-juta. Ke apa? Ke macam mana dia bilang? Bilion tu banyak, trilion lagi banyak. Tapi kalau bilang, ada tak kesudahan? Ada kesudahan. Atau panggil boleh hingga. 1 bilion amat banyak. 1 trilion lagi amat banyak. Tapi boleh hingga tak bilangan dia tu? Hinggalah, habis lah. Siapa? Ngesuk setakat 1 bilion. Setakat 1 trilion. Tu boleh hingga bilangan. Hak ni tidak terhingga bilangannya. Faham tak ni? Kita ngaji sifat Rasul nanti, kita ngaji hak 4 sifat tu, itu secara tafsil, secara terperinci. Rasul pilihan Allah pastilah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia, kamal basyari, sempurna nisbah manusia. Banyak sifat sempurna di Rasul, bukan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Hak tepat cara tafsir ni, cara ijma'. Sifat sempurna sebagai seorang manusia di Rasul pilihan Allah banyak, tapi ada hingga bilangan. Ada hingga bilangan dia. Sebab Rasul bukan Tuhan, Rasul manusia. Tapi manusia pilihan ni, maka Rasul manusia pilihan. Sifat kesempurnaan sebagai seorang manusia banyak di Rasul, tapi bilangannya ada hingga. Hak kita wajib tahu satu-satu: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi sifat sempurna sebagai seorang manusia di Rasul ni bukan 4, banyak, tapi ada hingga. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah hanya Allah Ta'ala jua. Tuhan mengetahui macam mana akan perkara yang bilangannya tidak terhingga. Tuhan mengetahui macam mana. Sekarang sifat kesempurnaan bagi Allah, bilangannya bukan 1 bilion, bukan 1 trilion, bilangan yang tidak ada kesudahan. Lepas tu Tuhan nak tahu mana benda yang tak ada kesudahan. Tuhan tahu mana benda yang tak ada kesudahan. Ini nak banding. Apa yang akan berlaku di syurga ada kesudahan ke tak? Dalam kitab dia kata napas ahli syurga, dia kata. Yuk misal napas ahli syurga lah. Kan ahli syurga tak bernapas. Jadi napas ahli syurga. Napas ahli syurga tu ada kesudahan ke tak?
Ataupun kita kata apa yang akan berlaku di syurga, kan syurga kekal selama-lama kan. Neraka kekal selama-lama, syurga kekal selama-lama. Jadi apa yang akan berlaku di syurga, ayat misalnya kita tak napah di syurga, ada tak kesudahan? Ada tak kesudahan? Tak faham kat situ pun. Sekarang syurga dengan penghuni syurga kekal selama-lamanya. Jadi apa yang berlaku di syurga ada penghujung tak? Ada penghujung tak? Tak ada. Tak ada penghujung tak? Tuan tahu ke tak? Tahu macam mana benda tak ada penghujung? Faridatul Fara'i ni round yang kedua ni. Round yang kedua, jangan nak ingat round kedua ni. Benda yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung. Dan kita kata nafas ahli syurga tidak ada penghujung. Tak ada penghujung. Sebab syurga kekal. Tuan tahu ke tak apa yang berlaku di syurga tak ada penghujung? Tuan tahu. Tuan tahu macam mana perkara tu tak ada penghujung? Tak anda nak jawab. Pegangan ada. Tak anda nak jawab je. Oleh kerana benda yang berlaku di syurga tak ada penghujung, tuan tahu satu-satu dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Gitu lah. Tu kata tak anda nak jawab, bukan tak ada di pegangan. Tak anda nak sebut je. Gitu. Lepas jawab baru gitu. Sekarang ni benda yang berlaku di syurga tak ada penghujung. Tuan tahu tak tiap-tiap satu? Tuan tahu segala-gala. Tapi segala-gala yang berlaku di syurga tak ada penghujung. Dah tak ada penghujung, tuan tahu dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Itu ilmu Tuhan. Pada ni. Bak zat Tuhan tak dipikir dah. Bak ilmu Tuhan pun tak capai kita nak fikir. Bak sifat. Bak sifat Tuhan pun tak capai kita nak fikir. Bak zat Tuhan memang kita dilarang berfikir. Betulkan zat Tuhan. Bak sifat Tuhan. Kena fikir bak sifat Tuhan sebab kita nak kenal Tuhan. Sebab sifat Tuhan pun tak terfikir kita ni. Jadi Tuhan tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sekarang kita balik pada sifat kesempurnaan bagi Allah. Tidak banyak yang tidak ada penghujung. Tuhan mengetahui tiap-tiap satu sifat Allah. Allah mengetahui sendiri tiap-tiap satu sifat Allah yang tidak terhingga bilangan dengan pengetahuan Allah yang tidak terhingga. Ni nak kenal Tuhan. Kita ni ilmu ada cuik gitu je. Tu pun hak dikurniakan oleh Allah, tiba-tiba pandai-pandai kita nak rukah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ni abang tak kenal Tuhan ni. Tak kenal Tuhan. Tuhan yang mengetahui segala-galanya dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tuhan mengetahui segala-gala dengan pengetahuan yang tak ada penghujung tadi ni. Tuhan tahu bila? Sedia kala. Sebab ilmu ta'alluqnya tanjizi koding tak ada tanjizi hadis. Ilmu mengetahui segala-gala sedia kala. Segala-gala tidak ada penghujung. Tuhan mengetahui segala-gala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung sedia kala. Fikir tak capai kita memang. Tak capai warna ilmu kita. Hak ada sikit-sikit, hak kita berasa banyak ni pun perkara dunia pun kajian manusia tak selesai-selesai. Perkara dunia, hak depan mata benda zahir pun manusia kaji tak selesai-selesai. Lepas jumpa banyak lagi tak jumpa. Jadi manusia hak setara tu tiba-tiba perintah Allah, ketetapan Allah, dia pandai pula begitulah, beginilah, beginilah. Macam-macam helok, macam-macam alasan. Manusia. Macam-macam helok, macam-macam alasan. Kalau orang nasihat buat benda baik, dia buat main pula hukum Tuhan. Orang nasihat benda-benda baik, buat main pula. Pakailah tudung. Apa? Kalau aku nakkan tudung, dosa aku tak kena kemung pun. Senang. Jadi buat mudah-mudah je. Dosa masing-masing. Kalau tanang satu kubur pun dosa masing-masing. Mana orang nasihat tu mudah je.
Ni tu orang lelaki nak lebah-lebah ni. Tengok rambut kau puang, naik segalanya dia kata. Tengok rambut pun tak boleh dah orang lelaki lebah ni. Lepas tu dia marah sangat orang tak pakai tudung. Sebab apa? Orang yang biasa duduk nasihat pakai tudung tu, dia tu tak boleh tengok rambut orang puang lah. Dia tengok rambut puang, naik segalanya dia kata. Tengok rambut pun tak boleh. Ya main benda gitu. Dah kan nasihat kan? Tutuplah kepala rambut tu tutup. Tengok rambut pun awak tak boleh dah. Orang dah rasanya. Tengok rambut pun tak boleh. Ni manusia. Nak kata gua ni. Suami saya pun dah buat syarat suruh tutup kepala. Perlembagaan negara pun tidak mewajibkan tutup kepala. Kan senang jawab tu kan. Ni orang gini ni. Siapa ketua tak berubah-berubah. Nak kata gua ni. Dosa aku dah semua tak ada kaitan. Jangan duk nilai kau zahir dia kata. Jangan duk nilai kau zahir. Orang pakai serban, pakai jubah pun, pakai jubah lagi banyak poket dia kata. Boleh ambil duit tu, boleh ambil duit ni. Poket banyak. Ni. Faham tak ni? Jadi bab hukum hakam Tuhan ni jadi bab dosa-dosa ni jadi main je. Sekecil-kecil dosa, balasan neraka, letak barapi, tapak kaki, otak gelegak. Tu. Faham tak ni? Otak gelegak, tubuh sejuk. Letak bara di tapak kaki. Otak gelegak, tubuhnya tak panas. Gitu. Faham je lah. Kalau hak ditapak, otak gelegak, tubuh tu nak cerita lah. Hak paling dekat. Hak paling jauh, otak tubuh gelegak. Jangan mikir, otak je gelegak, tubuh tak panas. Tak lah, tubuh lagi lah berat. Kalau otak paling jauh pun gelegak dah, tubuh macam mana? Itu bara. Bara api neraka. Ni main dosa. Lepas tu kalau kita ngaji kenal Tuhan, tak berani nak ketek buat hukum Tuhan. Hukum Tuhan ni daripada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ilmu Allah, ilmu yang meliputi. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sebab tu diumpamakan ilmu Allah seumpama air satu laut. Perumpamaan ni. Ilmu sekalian makhluk. Ilmu malaikah ke, ilmu manusia ke, ilmu jin, capur seumpama celuk jari dalam satu laut, akak hak basah di jari ni je. Ilmu sekalian makhluk, termasuk makhluk bernama malaikah, tu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui sifat kesempurnaan Allah. Sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Tuhan tahu satu-satu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sifat kekurangan pun tidak terhingga banyaknya juga. Tuhan mengetahui satu-satu sifat kekurangan dengan tidak ada penghujung. Hanya Allah yang mengetahui. Hal ni hak pegangan kitanya secara ijman. Sifat yang wajib bagi Allah secara ijma', sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Hak mustahil bagi Allah, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Pegangan kitanya, maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya tadi. Jadi kita wajib sucikan Allah Ta'ala daripadanya, daripada sifat kekurangan, suci atas jalan ijmal. Dan dalil, pegangan kena ada dalil, dan dalil atas demikian itu. Demikian mana ni? Demikian bersifat Allah dengan sifat kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu demikian itu. Dan dalil atas demikian itu, atas bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil bahawasanya, jikalau, ni dalil akal, tiada bersifat ia Allah dengan sifat kesempurnaan, nescaya bersifat ia dengan lawannya, iaitu sifat kekurangan.
Tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, bersifat dengan kekurangan lah. Kesempurnaannya tidak, kekurangannya tidak, atau berlaku gitu. Kalau tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, pastilah bersifat dengan sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah itu mustahil. Kenapa mustahil? Kerana jikalau bersifat ia ya Allah dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia Allah akan suatu daripada alam ini. Tak ada makhluk. Dan makan tu tiada alam ni batil, palsu. Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala. Panjang. Dalil engkahnya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan? Ada alam ini. Ada makhluk ini menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Alam ini ada dengan musyahadah. Musyahadah di sini bukan musyahadah dalam istilah ilmu tasawuf. Musyahadah dalam istilah ilmu tasawuf adalah dengan pandangan basirah. Pandangan basirah. Kita cerita hak ilmu zahir ni. Ini musyahadah dengan pandangan mata kepala. Sebab kita ada dua pandangan. Satu pandangan basar, mata kepala, kita panggil mata lendek. Satu pandangan basirah, tu mata hati. Kalau dalam kitab tasawuf sebut dengan musyahadah, makna musyahadah dengan basirah, dengan mata hati. Ini musyahadah dengan mata kepala. Sekarang ni alam ada. Alam ni makhluk lah. Alam Rabbil alamin. Apa dia alam? Alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Alam ni langit, bumi, syurga, neraka, malaikah, jin, manusia, syaitan. Alam belaka ni. Kita sebut alam hanya pergi kepada alam semesta. Alam langit, alam tak ni kita ni alam. Kayu batu alam, binatang alam. Alam ni benda yang ada selain daripada Allah. Benda yang ada selain Allah, apa dia tu? Hak Tuhan buat belaka, kita panggil makhluk. Apa dia makhluk? Ma khalaqahullah, barang yang Tuhan buat. Jadi alam ke makhluk ke benda sama je. Tapi makna lain. Tapi bendanya sama je. Ada ni. Alam makna dia benda yang ada selain daripada Allah. Benda yang ada selain Allah ni mari mana? Mari daripada Tuhan buat. Ma khalaqahullah, barang Tuhan buat, tu dia panggil makhluk. Dia alam dengan makhluk benda sama, tapi alam makna lain perkataan dia, makhluk makna lain perkataan dia, tapi barangnya barang yang sama. Ada ni. Mungkinat ke jaizat ke sama belaka tu. Benda yang harus ada, harus tiada. Apa dia benda yang harus ada, harus tiada? Kita juga, makhluk juga, alam juga. Tapi dia panggil benda yang mungkinat jaizat, nama lain. Tapi bendanya samalah. Mungkinat jaizat ni benda yang harus ada, harus tiada. Mungkinat mastawa alaihi wujuduhu wa adamu. Barang yang bersama antara ada dengan tak ada. Ada boleh terima, tak ada boleh terima. Makhluk ni juga. Itu mungkinat. Jaizat ni benda yang harus ada, harus tiada. Apa dia? Makhluk juga. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain Allah, makhluk juga. Tapi perkataan tu lain-lain tu, terjemahan dia pun lain-lain. Tak ada ni. Tapi bendanya sama je lah. Ni kita ni alam, kita ni dipanggil makhluk, kita ni dipanggil mumkinun, kita ni dipanggil jaizun. Ni sebut kata alam, kita faham alam semesta semata-mata. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain Allah. Jadi makhluk ni lah alam menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, menjadi dalil mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Dia dalam bab pegangan kena mari dua lah. Sifat wajib kena mari juga, sifat mustahil pun kena mari juga. Hak wajib, sifat wajib, hak mesti ada di sebuah fikiran akal, kita pun pegang, ada di Tuhan.
Sifat mustahil, akal tak terima nak kata ada di Tuhan. Sifat kekurangan, akal tak terima nak kata ada di Tuhan. Kita pun pegang tak ada lah sifat kekurangan di Tuhan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Tapi kenapa didatangkan mustahil ni? Nak kejar. Kalau sebut kata Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau kekurangan gimana? Kena fikir juga tu. Oh, kalau kekurangan, kalau Tuhan sendiri kurang, awak langit bumi gimana? Kalau langit bumi ada ni, mesti Tuhan tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Dia kena bagi juga hak tambah tu. Hak kita nak sepak keluar, kena bagi juga. Hak wajib tak dah, kita kena cerita nak kenal Tuhan. Hak mustahil pun kena cerita juga. Sebab Nabi kata al-asya' la tatabayyanu illa bi'adadiha. Satu perkara takkan nyata melainkan kita kena bagi hak sebalik dia. Hak tambah pun kena bagi juga. Ada ni. Hak tambah kena bagi juga. Macam gini, ini contoh, saya sebut semua contoh ni. Kita mengaji bab fiqh, syarat sah sembahyang, hukum sembahyang. Nah. Kemudian didatangkan pula perkara yang membatalkan sembahyang. Perkara yang membatalkan sembahyang, di huraian syarat rukun ada dah. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas. Ada syarat sah sembahyang. Berhadas batal lah. Tapi dia bertajuk suku pula. Perkara yang membatalkan sembahyang. Contohnya yang pertama, kedatangan hadas ketika sembahyang. Oh, dah riwayat dah waktunya. Dah syarat sah sembahyang suci daripada hadas. Tengah-tengah sembahyang kentut berhadas. Batal lah sebab syarat sah sudah tak cukup. Walaupun gitu, dah hak batal ke buat tajuk lain. Ada dia. Hak syarat sah kita ngaji dah ni. Suci daripada hadas. Kita faham dah. Kalau tidak suci daripada hadas, kedatangan hadas tengah solat, memanglah batal dah. Dah, hak batal kena buat nombor tajuk suku, buat bilang nombor suku. Syarat sah sembahyang suci daripada najis. Perkara membatalkan sembahyang, kedatangan najis yang tidak dimaafkan ketika kita sembahyang. Oh, tulis je lah. Syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Perkara ini kemudian hak batas sembahyang pula berpaling dada daripada kiblat. Syarat sah sembahyang menutup aurah. Hak batas sembahyang dia pula. Perkara membatalkan sembahyang terbuka aurah. Sepatutnya je kan? Dah. Hak tambah hak batal ni kena buat tajuk suku, kena ngaji suku. Walah, kita ngaji hak batal ni kita faham dah ngaji hak syarat. Ada ni. Itu contoh fiqh. Hak kita nak jaga, hak kita nak pelihara, syarat rukun kena cerita. Hak kita nak pelihara supaya tak berlaku, hak batal. Kena buat tak suku, kena jaga pula sininya. Walah, tahu dah syarat, jaga syarat tu. Tak cukup syarat, jatuh batal. Ada hak batal, tajuk lain. Sifat wajib kena cerita molek. Hak mustahil, hak tambah pun kena cerita juga. Baru kemah. Ada dia kena bagi dua ni. Contohlah, pentingnya belajar, mustahaknya belajar, besarnya belajar, kita kena tahu. Hak kalau tak belajar, jadi macam mana? Kena tahu juga. Hak sebalik kena tahu juga. Kalau kita tak tahu hak sebalik, tak kemah ni. Penting belajar, mustahak belajar. Kadang-kadang tak belajar apa? Tak dang, memang penting, memang tak dang. Sebab dia tak tahu. Kalau tak belajar ke mana? Alasan tak sempat, tak dang, tak boleh buat. Sebab kalau tak belajar akidah contohnya, semayang rajin pun tak terima kalau pegangan salah. Faham tak? Maknanya penting belajar, kena tahu. Mudaratnya, punahnya kalau tak belajar, kena tahu. Ni kalau kita tak faham hak mudarat tak belajar ni, dia tak belajar pun dia semayang tak tinggal, dia tak tahu. Tak belajar ni mudaratnya kok mana, punahnya kok ni tak tahu. Dia hanya tahu penting belajar, wajib belajar, fadilat belajar, tahu tu je. Hak sebalik tak tahu. Kena tahu hak sebalik. Bawa ke mana? Jadi patut didatangkan dengan sifat-sifat mustahil. Sifat wajib dan disusuli dengan sifat mustahil. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu barang yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsir, iaitu 13 sifat ataupun 20 sifat. Barulah pergi secara tafsil. Secara ijmal, secara ringkasnya, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan
yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dan sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Mengenal Allah ni mengenal akan sifat Allah. Dan sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Ambil 13 okeylah, ambil 20 okeylah. Panggil kenal dah Tuhan tu. Tapi sifat Tuhan bukan 13 20. 13 ataupun 20. Tapi cukup dah nak panggil kenal Tuhan dengan ngaji sifat 13 ataupun sifat 20. Sebab nak kenal Allah, kena mengaji sifat-sifat Allah. Sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Wajib kita mengetahui cara tafsir, saya satu-satu 13 ataupun 20 sifat. Wallahu a'lam.